Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kita sambung 12.3 berkaitan mutasi. Subtopik 12.3 ini cikgu bagikan kepada dua part, iaitu part pertama dan kedua. So, untuk hari ini kita akan tengok part yang pertama dahulu. Okay, dari segi definisi, apa itu mutasi? Mutasi adalah perubahan secara spontan dan rawak pada kandungan genetik iaitu DNA dalam sel organisma. So, mutasi ni perubahan yang berlaku secara spontan, secara rawak, secara tak sengaja. Perubahan ini berlaku kepada DNA, kandungan genetik. So, itu yang dikatakan mutasi. Bahan yang dapat menyebabkan mutasi atau meninggikan kadar mutasi pada aras yang berbahaya ialah mutagen. Maksudnya, ada mutagen, bahan yang menyebabkan berlakunya mutasi. So, mutagen ini bila dia tinggi, bila dia banyak, dia akan membahayakan dan dia akan menyebabkan mutasi. Ini yang bahaya. So, kita tak boleh terdedah kepada mutagen ini sebab mutagen ini yang boleh menyebabkan berlakunya perubahan pada kandungan genetik sel organisma. Nanti kita akan tengok apa contoh mutagen ya. Okay, proses mutasi ini berlaku secara spontan dalam keadaan semula jadi. Bahan genetik baharu yang dihasilkan adalah mutasi. Dihasilkan oleh mutasi disebut sebagai mutant. Okay. So, daripada bahan genetik asal tu, bila kita terdedah kepada mutagen, berlakunya mutasi, bahan genetik yang baharu itu kita sebut sebagai mutant. Mutant boleh wujud sebagai gene mutant, sel mutant, organel mutant atau individu mutant. Okay, sekarang kita tengok apa mutagen yang menyebabkan berlakunya mutasi. Ada 3 jenis mutagen iaitu agen fizikal, agen kimia dan juga agen biologi. Agen fizikal termasuk sinar ultraungu dari matahari juga boleh menyebabkan berlakunya mutasi. Sinar pengayonan seperti sinar X, sinar alfa, sinar beta. Agen kimia pula seperti karsinogen. Karsinogen contohnya asap rokok, bahan pengawet dalam makanan, formaldehyde, benzina. Agen biologi pula adalah virus dan bakteria. Jadi, bila mutagen ini terkena ataupun terdedah kepada seseorang, ia boleh menyebabkan berlakunya mutasi. Okay. So, mutasi itu dia akan merubah kandungan genetik. Kandungan genetik yang baharu yang terasil itu dinamakan sebagai mutant. Okey, boleh ya. So, contohnya kita tak boleh terdedah kepada contohnya ibu mengandung lah kan. Ibu mengandung yang membawa fetus, dia tak boleh terdedah kepada sinar X. Sebab tu tak boleh buat X-ray banyak kali. Contohnya lah. So, dia akan merubah kandungan genetik itu. Dia akan menyebabkan fetus itu berlaku mutasi pada fetus itu. Contohnya lah, contoh yang paling senang. Okay. Kemudian agen kimia ni macam kita tak boleh terdedah kepada bahan kimia lah. Okay. Bahan pengawet dalam makanan, bila kita mengambil terlalu banyak bahan pengawet, dia boleh menyebabkan mutasi pada sel-sel organisma. Okay. So, jenis mutasi ini kita ada dua, iaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. So, untuk part yang pertama ini, kita akan tengok mutasi gen. Mutasi kromosom kita akan tengok next. Okay. Mutasi gen berlaku apabila terdapat perubahan dalam urutan base nukleotida dalam sesuatu gen. Okay, nanti kita akan tengok urutan base nukleotida.
Mutasi jin juga dikenali sebagai mutasi titik. Okey. Perubahan ini mengubah kod genetik yang digunakan bagi sintesis asid amino. Okey. Mutasi jin ini kita panggil juga mutasi titik. So, dalam mutasi jin ini, ia akan mengubah kod genetik. Okey. Nanti kita akan tengok macam mana dia ubah. Ini contoh perubahan yang berlaku pada base nukleotida. Okay, akibatnya struktur protein yang dihasilkan berubah dan protein baharu yang disintesis tidak dapat berfungsi. Itu yang bahaya berlakunya mutasi jin. Mutasi jin berlaku melalui penggantian base, pelenyapan base dan sisipan base. Okey. Sekarang kita tengok mutasi. Okay, ini adalah urutan nukleotida asal. Kalau kamu masih ingatlah, A yang selalu berpasangan dengan T, C selalu berpasangan dengan G. Okay, ingat balik. Tingkatan 4 je ya, kalau tak silap cikgu. Okey. A dengan T, C dengan G. Okay, kita perhatikan yang asal. A dengan T, A dengan T sama. Okay. Kemudian, apa yang berlaku adalah di sini. Yang asalnya adalah CG. C berpasangan dengan G lah. Okay. Dia memang automatik. C akan berpasangan dengan G. Okay. Ini adalah, kita tengok bahagian ni ya. Ini adalah urutan yang sepatutnya adalah CTA. Urutan yang asal. Jadi, bila urutan asal CTA, dia sintesis protein tu boleh baca ada kod CTA. Jadi dia dapat berfungsi dengan baik. Bila berlakunya mutasi ini, apa yang berlaku? C ini digantikan dengan T. So, kod yang baru adalah TTA. TTA ini tak ada dalam senarai asid amino. Jadi, dia tak boleh nak menjalankan fungsinya. So, dia tak boleh nak menjalankan fungsinya. Jadi, sel pun tak boleh nak menjalankan fungsinya. Itu yang menyebabkan berlakunya ketidaknormalan dalam sel tersebut. Okay. So, dia berubah dari segi satu kod sahaja. Tapi, bila merubah satu kod, bila nak hasilkan asid amino, dia tak boleh nak baca. Okay. Sebab tak ada. Okay, so yang normal CTA, bila berlakunya perubahan nukleotida dalam gen disebabkan oleh mutasi tadi, dia akan merubah kepada contohlah ni kan, TTA. Sedangkan TTA tak boleh nak kod. Itu adalah asid amino apa. Okay, ini adalah contohnya. Okay, next mutasi gen. Okay, ini adalah mutasi gen yang menunjukkan penggantian base, sisipan base dan juga pelenyapan base. Okey, pertama untuk penggantian base, kamu tengok ya. Ini yang cikgu cakap tadi. Kalau TAC, dia adalah Melis. Ini kod dia lah ni. So, bila tak ada kod yang salah, dia jadi tak boleh nak baca. So, bila tak boleh nak baca ataupun dia juga boleh menyebabkan sepatutnya namanya lain, kodnya lain. Tapi bila dah berubah, dia jadi asid amino yang lain pula. Okay. Itu yang kita tak nak. So, asid amino yang baharu tu macam tak memberi fungsi seperti yang asal. Okay. Tak apa, kalau kamu rasa pening-pening sikit, kamu cuba tengok buku teks, baca satu persatu. Kalau tak faham, kamu tanya nanti. Okay, gantian base. Okay, contohnya, yang asal di sini T, tapi dia diganti dengan G. Okay, jadi yang sepatutnya glue ni, GLU, kod dia dah jadi, sebab dah ada gantian yang lain, dah ada G kat sini, dia dah jadi asid amino yang lain. ASP, contohnya lah. Okay, itu adalah gantian base. Okay, yang kedua, sisipan base.
Bila sisipan base bermaksud dia tak ganti, tapi dia tambah dengan yang baru. Okey. Contohnya kat sini, GGC, CCG. So, ini dah menunjukkan Pro, kod Pro. Asid amino Pro. Okey. Bila berlakunya sisipan, A datang kat sini. A masuk. Menyelit kat situ. Jadi, bila A menyelit kat situ, dia dah tak jadi GGC. Sebab dia kod ni, dia akan baca 3 huruf je. Okay. So, bila A menyelit kat situ, dia akan jadi GAG. Betul tak? Ni. GAG. GAG, dia bukan lagi Pro. Dia adalah Liu. So, maksudnya dia akan hasilkan asid amino yang baru. So, asid amino yang baru ini mungkin tidak sama dengan yang asalnya. So, fungsi dia pun akan berubah. Okay. Base berubah. Okay, next, pelenyapan base. Pelenyapan base ni maksudnya dia buang. Dia cabut satu base. Contohnya yang ni kan. Okay, yang asalnya GGC. GGC kodnya adalah Pro. Okay. Bila dia lenyap satu, dia cabut satu G ni, dia akan jadi GCC. So, GCC ini bukan lagi Pro tetapi ARG. Okay. Ini adalah kod-kod. Ini adalah nama asid amino. Ini adalah nama bagi asid amino. Asid amino kan dia ada nama dia sendiri. Kalau TAC, MAT. TTC, list. Okay. Dia tengok. Dia ada ni dia. So, bila yang asal dah lenyap, dia akan jadi yang baru. So, yang baru itu tak sama dengan yang asal. So, itu yang dikatakan berlakunya mutasi gen. Okay. Mutasi gen menyebabkan penyakit genetik. Mutasi gen ini bukan sahaja bila dia baca salah, bila dia dah merubah gen, dia akan menyebabkan penyakit genetik seperti thalassemia, cystic fibrosis, anemia sel sabit, albinism dan hemofilia. So, penyakit-penyakit genetik ini sebenarnya disebabkan oleh mutasi gen. Kita pernah dengar kan albino kan? So, albino, hemofilia, anemia sel sabit. So, itu adalah mutasi gen. Okay. Contoh-contoh penyakit genetik. Okay, penggantian base. Okay, penggantian base boleh menyebabkan anemia sel sabit. Mutasi gen sisipan base boleh menyebabkan cystic fibrosis. Mutasi gen pelenyapan base boleh menyebabkan penyakit thalassemia. Okay. Sekarang kita tengok dua jenis. Okay, anemia sel sabit. Kita tengok dua ya. Anemia sel sabit dulu. Penyakit anemia sel sabit ini disebabkan oleh mutasi pada gen yang bertanggungjawab ke atas sintesis hemoglobin. Okay. Penyakit anemia sel sabit ini disebabkan oleh mutasi pada gen, yang bertanggungjawab ke atas sintesis hemoglobin. Bila kod dia dah berubah tu, sepatutnya dia bertanggungjawab untuk sintesis hemoglobin. Tapi bila kod dia dah berubah, dia akan jadi lain. So, itu yang menyebabkan berlakunya penyakit anemia sel sabit. Hemoglobin yang terdapat di dalam sel darah merah pesakit ini mempunyai bentuk sabit. Hal ini disebabkan oleh pembentukan sel darah merah yang tidak sempurna disebabkan oleh mutasi gen tadi. Sebahagian daripada sel darah merah pesakit ini adalah normal, manakala sebahagian lagi adalah tak normal, iaitu berbentuk sabit. Kalau normal, dia berbentuk dui cekung. Macam ni, dui cekung. Okay, kalau dia tak normal, dia macam ni. Dia bentuk sabit. Okay, sekali kita tengok contohnya albinism ataupun albino kan. So, individu yang mengalami albinism ini dikenali sebagai
albino yang biasa kita sebut albino lah kan. Albinism berlaku akibat jin yang bertanggungjawab untuk menghasilkan pigmen kulit, pigmen rambut dan mata telah mengalami mutasi. Jadi, bila dia tak ada warna lah jadinya kan. So, itu yang menyebabkan semuanya warna putih. Okey? Okey, seterusnya kita tengok thalassemia. Thalassemia adalah penyakit genetik sel darah merah. Pesakit thalassemia ini dia tidak dapat menghasilkan sel darah merah yang berkualiti dalam kuantiti yang mencukupi. So, ini adalah kerana gen yang mengawal penghasilan hemoglobin telah terjejas disebabkan oleh terjadinya mutasi gen. So, ini adalah thalassemia lah ya. Penyakit genetik di mana kalau seseorang itu mengalami thalassemia, ia adalah sel darah merah dia yang dihasilkan itu kurang berkualiti dan kuantitinya pun tak mencukupi. Kurang darah lah. Okey, thalassemia. Next, cystic fibrosis. Cara ringkasnya, cystic fibrosis ini adalah penyakit sepanjang hayat yang menjejaskan sel-sel yang menghasilkan peluh dan mukus. So, mukus ini adalah sejenis cecair yang bersifat licin dan melekit dan ia berfungsi untuk melicinkan dan melindungi membran mukus. So, mukus yang pesakit cystic fibrosis ini, mukus yang dihasilkan itu adalah pekat, lebih melekit di mana disebabkan oleh pekat dan lebih melekit ini, dia berpotensi untuk menyumbat paru-paru. Tersumbatlah paru-paru kan disebabkan oleh pekat punya tu, menyebabkan jangkitan pernafasan kerap berlaku pada pesakit cystic fibrosis ini. Okay, akhir sekali, hemofilia. Hemofilia ini kita dah tengok sebelum ni. Okay, hemofilia ini adalah sejenis penyakit pewarisan yang sedia ada sejak seseorang itu dilahirkan, berpunca daripada kekurangan faktor pembeku darah. So, anak lelaki yang mewarisi kromosom X yang abnormal itu akan menghidap penyakit hemofilia, manakala anak perempuan akan jadi pembawa. Ini adalah yang kita dah belajar sebelum ini. Tetapi kita kena ingat, kadang-kala penyakit hemofilia juga boleh terjadi disebabkan oleh mutasi gen. Okay. So, dalam kes seperti ini, kedua ibu bapa tidak membawa gen hemofilia. Tetapi sebaliknya, terdapat perubahan gen yang berlaku pada pesakit. So, kes ini lebih kurang 30% yang disebabkan oleh mutasi gen. Okay, kalau sebelum ini kita belajar hemofilia ini penyakit pewarisan. Okay, so hari ini kita tahu hemofilia juga boleh disebabkan oleh mutasi gen. Okay, so sampai situ sahaja untuk 12.3 part yang pertama. Nanti kita akan sambung dengan mutasi kromosom pula. Okay, terima kasih.